Oh, ini umum. Oh, ya ke? Oh. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Seluruh puji dan kepujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah memberi peluang pada kita sebagai hamba Allah dan manusia dan umat Islam. Pada pagi ini sama-sama kita menunaikan solat subuh secara berjamaah, dan sama-sama kita menadah tangan memohon keampunan daripada Allah, memohon kesejahteraan, memohon kebahagiaan, keselamatan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa lagi kita nak meminta, memohon bantuan-bantuan ini? Tidak lain dan tidak bukan, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Mencipta, yang disebut sebagai Al-Khaliqul Makhluq. Al-Khaliqul Makhluq, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan muslimin muslimat, bersandarkan kepada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah li Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, takhrij wa ta'liq oleh Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Kitab ini satu kitab tasawuf, satu kitab yang membicarakan pasal akhlak manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kitab ini dinamakan An-Nasaih Ad-Diniyah, nasihat agama, wal Wasaya Al-Imaniyah, dan wasiat keimanan. Sedap tajuk nama kitab.
Kalau kita faham-faham tuan-tuan muslimin, muslimat, bila kita baca sesebuah buku, biasa kita suka membaca novel, tak kisahlah baca apa pun, tapi kalaulah kita faham intipati apa yang nak disampaikan dalam sesebuah buku itu, kita dapat menghayati, kita dapat merasai kelazatan nikmat apabila kita baca. Allahu Akbar, seronok. Tapi kalau baca tak faham, memang tak syok. Saya kalau baca buku Indonesia memang tak faham. Buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu Indonesia, tak faham. Memang bahasa kita, bahasa Melayu, tetapi grade-nya wallahu alam, susah, sesukar nak faham. Lebih baik saya baca kitab Arab. Sebab kitab Arab ada part yang kita tak faham, kita boleh rujuk pada kamus. Itu seronok. Dan tajuk yang ingin saya kongsi dengan tuan-tuan hari ini ada hubung kait dengan pembacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin semalam. Semalam kita sedikit menyebut mengenai sifat marah. Saya sentuh sedikit semalam bagaimana hadis Nabi SAW sebut ada dua perkara, iaitulah menahan marah, sabar ketika marah, dan sabar ketika mendapat ujian Allah, mendapat musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam hati manusia ini Allah reka, Allah cipta, dicampakkan ada satu makhluk yang seni sifatnya, abstrak sifatnya, iaitulah perasaan marah. Semua orang ada. Semua makhluk Allah reka, Allah cipta, semua makhluk ada sifat marah. Kalau tuan-tuan tengok kucing, cuba tuan-tuan pergi pegang telinga dia, pulih, ambil kucing, urut-urut kepala, lepas tu tampak. Urut-urut kepala, tampak dah. Urut badan dia tepi, lepas tu ambil telinga dia, pula pegang kucing elok-elok, lepas tu ambil misai dia, tarik kiri kanan, tarik. Apa perasaan kucing? Marah. Dia akan marah. Kalau kita terpijak ekor dia pun dia marah. Dia akan ada perasaan yang Allah campak dalam hati makhluk, walaupun namanya haiwan kucing ini, ada perasaan marah. Tapi jangan tuan-tuan pergi pijak ekor rimau. Jangan pergi pijak ekor rimau. Pijak ekor rimau silap banyak. Dengan mulut tuan-tuan kena makan. Kucing boleh tahan lah. Pokok pun sama. Makhluk yang nama pokok ini pun sama juga. Ada tak perasaan Allah campakkan dalam pokok itu perasaan marah? Ada. Yang berada di hadapan saya ini tuan-tuan muslimin, muslimat yang berumur 50 tahun ke atas, yang biasa menanam pokok. Tok menakan saya, imam masjid Kampung Alok Semela. Saya panggil dia Ayah Cik. Namanya lebih kurang saya jugalah, Syekh Muhammad. Pakar Quran di Kedah. Saya pergi sembang dengan dia balik hari itu. Ada
Dia kata aku di tepi rumah ni pokok nangka lama sangat dah. Ingat berbelah-belah tahun tak pernah berbuah. Tu dia. Sagi aku nak pergi cakap kat dia. Nak pergi dekat pokok nangka, aku nak pergi cakap, nak pergi sembang dengan dia. Dia pergi, dia bawa saya tengok dia cakap dengan pokok nangka. Mau kalau hang tak berbuah juga tahun ni, tahun depan tak ada lah. Minta maaf lah, aku tebang hang. Saya balik, saya tengok baru ni pokok tu berbuah. Berbuah. Cikgu saya di sekolah Taman Samudra, lolong kanan co-curriculum, Cikgu Nurdin. Dia ni seorang yang dia cikgu fikir tapi buat kerja-kerja tukang kebun. Penolong kanan tapi hebat. Kerja tukang kebun dia buat. Tukang kebun lah. Dia suka dengan pokok-pokok apa semua ni, suka tanam, dia suka. Dia kata ada sebatang pokok durian di rumah dia. Dia tanam durian kunyit. Tak tahu durian kunyit ni musang ke? Musang king ke? Bukan. Tak lah. Dia kata durian kunyit ni pun mahal. Sedap dia kata isi. Saya tak pernah makan, dia tak pernah ajak pergi makan pun. Tapi cerita dia kata durian kunyit dia ni lebih pada 10 tahun dah tak berbuah. Akhirnya dia bercakap dengan pokok durian, aku nak merasa hang berbuah lah, nak merasa isi hang yang sedap, buah hang yang manis ni. Depa kata durian hang ni sedap, manis, berbuah lah, aku nak rasa. Tapi kalau hang tak mau berbuah, tahun depan aku tukar ganti orang lain pula lah. Tahun depan berbuah, alhamdulillah. Itu apa maksud? Apa makna? Rupanya pokok tumbuh-tumbuhan ini Allah campurkan juga di dalam batang tubuh dia. Ada perasaan dah, ada perasaan. Ustaz tu kebetulan dia kot. Yalah, kebetulan, memang kebetulan. Tetapi setiap makhluk Allah yang Allah reka, Allah cipta, ada perasaan. Ada perasaan. Sebab tu bila kita tarah habis bukit bukau, pokok-pokok balak kita ambil habis, apa jadi? Kawan-kawan duk cerita sebelah Pahang habis dah. Kata, aku duk pi Pahang, duk tengok seronok jalan nak pi Pahang, kiri kanan hijau ya. Entah lalu belah tepi, cuba naik helikopter tengok ke atas. Tak ada apa dah, dia kata keliling tu je. Wallahu alam lah. Ini melambangkan setiap makhluk Allah yang Allah reka batang tubuh yang ada nyawa, yang ada sifat ini, ada perasaan. Manusia ada tak? Manusia pun ada. Semalam saya bagi contoh-contoh bagaimana sifat marah itu. Ayah marah pada anak, suami marah pada isteri. Tapi kadang-kadang pernah tak kita terfikir bila ayah marah pada anak? Anak kalau tak semayang tu memang patut jugalah kita tegur, kita nasihat, kita marah. Tak semayang, yang tu tak boleh. Yang tu sebab Nabi pun sebut, Nabi suruh kena marah bila tak semayang. Ada part kita marah.
Tapi marah kepada anak-anak yang umur 3-4 tahun ini, pernah tak kita terfikir, kita lempang, kita penampang dia, kita tibai dia? Allahu Akbar. Pernah tak fikir, aku buat anak aku ni, perasaan ada tak? Anak nanti ni perasaan dia macam mana? Takkah anak itu perasaan dia pun marah pada kita? Remaja yang berzina melahirkan anak luar nikah. Lahir saja anak ni dibuang. Anak ini dibunuh, anak dibakar, anak dicampak, anak ditanam. Allahu Akbar. Tidakkah terfikir si ibu ini nantinya, kalaulah anak ini ditakdirkan Allah tidak mati, dia membesar, adakah anak ini akan tidak ada perasaan marah di hati dia? Tidakkah di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, yaumul hisab nanti, tidakkah Allah akan membangkitkan anak ini dengan perasaan marah pada ibu ini yang membunuh? Tu tuan-tuan, anak-anak pun reti marah. Cuba kita tengok anak-anak kecil kita. Siapa ada anak kecil, saya pun ada, umur setahun lebih. Kadang-kadang kita tinggi suara sikit dengan dia, dia angkat tangan. Bila kita buat muka sikit dengan dia, sekali dia main-main, dia puk kita. Tak derai, taklah buat, tapi puk kena. Anak kecil, dia pun pandai marah. Siapa yang ajak dia marah? Tak ada siapa ajak. Allahu Akbar. Allah. Tu Allah campak perasaan ke anak kecil. Suatu hari Nabi SAW berjalan. Dia berjalan, nampak segolongan pemuda duduk tengah-tengah main tu, pemuda remaja. Maka di kalangan remaja itu ada seorang remaja pakai rantai. Nabi SAW bertegur dengan anak muda remaja ini. Nabi tanya, apa yang kamu pakai? Aku pakai rantai ya Rasulullah. Rasulullah SAW mendekati remaja pemuda ini, dia pegang rantai itu, dia kata, wahadzal haram. Rentap, tarik. Tu Nabi SAW ada masa ketika dia tegas. Wahadzal haram, dia rentap rantai, ambil. Timbul masalah pakai rantai di tangan. Ada orang pakai rantai di tangan, pernah tengok tak? Pernah kan? Kadang-kadang sampai 2 belah tangan. Perempuan ustaz, perempuan tak apa. Memang perempuan tak apa, saya tak bincang pasal perempuan. Perempuan nak pakai rantai besi hak panjang tu pun tak ada masalah. Okey, dipersilakan. Kalau nak pakai hak berat lah, beli emas ringan, ambil rantai motor tu berat, sila, tak ada masalah, tak ada perbincangan. Memang Allah bagi pada perempuan. Masalahnya sekarang orang lelaki pakai rantai, sama ada di sini di tengkuk, masalah di sini di tangan, dua-dua, katanya untuk perubatan. Dia pakai katanya untuk berubat. Lama dah benda ni, tapi semakin ramai. Boleh ke tak? Macam mana tuan yang mulia? Boleh ke tak tuan imam? Macam mana? Boleh ke? Abang kita, boleh ke pakai rantai untuk berubat ni? Ya.
Saya sembang-sembang juga dengan Syekh Aminuddin Haji Abdul Rahim, ahli lajnah fatwa dari Kedah, ahli majlis fatwa dari Kedah. Dulunya dia orang kanan Syekh Nuruddin. Dia kata nak lebih kurang Ustaz Azhar lah, selagi mana tidak ada perakuan oleh doktor pakar, katalah kita di Malaysia, doktor pakar kita tidak menyebut langsung, tak ada langsung quotation black and white, keluarkan statement yang kata benda ini boleh membantu. Kalaulah perkara ini dibantu oleh JAKIM, oleh pihak yang berkuasa, yang ada autoriti, pihak doktor mengesahkan bahawa gelang besi itu boleh membantu, maka kita boleh pakai. Boleh pakai. Tapi kalau tidak ada hitam dan putih daripada pihak agama, autoriti, para ulama dan para kedoktoran pakar, maka tidak boleh. Marilah hujah daripada London ke, Jepun ke, Rusia ke, apa pun tak boleh. Semalam ada bercerita, saya bagi kuliah dengan Institut Pengurusan Veterina. Tanya Datuk tu, Datuk Ibrahim, Timbalan Pengarah Veterina Malaysia, saya nak cakap pasal apa ni Datuk? Pasal rimau ke pasal kucing? Saya tak erti. Dah ustaz bagi kuliah macam biasa, akhlak lah, rohani ke apa, tak apa, yang tu bolehlah sikit-sikit. Dia kata dia baru balik daripada China, batu jet. China sudah mempelopori berpuluh beratus tahun batu jet ni. Ustaz nak tahu pasal apa? Tak apa Datuk, ceritalah. Saya pasal ni memang saya tak erti. Pasal cincin ni, tuan-tuan kalau jumpa orang kaki cincin penuh di jari kiri kanan, hak besar-besar, bukan kecil-kecil. Saya tak pakai cincin, bukan tak beramal sunnah, tak tahulah daripada kecil lagu tu sampai besar pun macam tu lah. Tak ada perhiasan, tak terdetik di hati nak pakai. Bukan kata tak boleh, boleh, tak ada masalah, sunnah, pakailah. Tapi saya biasa tengok orang yang memang dia cincin ni kiri kanan ni penuh hak besar-besar ni, kalau kena penumbuk dia perasaan pergi tumbang terus. Orang kaki cincin dia akan cerita ni, cincin ni ustaz mai daripada dulu ni Patih Gajah Mada tu dia zaman Indonesia tu, Patih Gajah Mada, ikut Patih Gajah Mati. Dia kata, ustaz, cerita batu jet ini dia mengandungi, ni kajian, dia kata kajian di negara China. Pasal apa China sangat mengagungkan kehebatan batu jet dia? Batu jet ini mengandungi elektron positif dan negatif. Saya pun dengar lah, elektron apa menetang pun tak tahu. Tuan-tuan yang tahu, tuan-tuan boleh habaq kat saya apa elektron. Mengaji sains dulu ingatlah elektron positif, elektron negatif. Yang tu adalah maklumat. Tapi pasal batu jet mengandungi elektron apa semua, neutron semua tak erti. Batu jet, sebab kepercayaan orang Cina, batu jet ini mengandungi elektron positif dan negatif. Dan badan tubuh manusia juga ada elektron cas ini. Jadi orang Cina dia pakai batu jet ini supaya dikatakan kajian mereka bila cas positif negatif ini mengalir, maka tubuh badan kita akan mengecaskan elektron daripada batu jet ini dan mempercepatkan peraliran darah, katanya lah Datuk Ibrahim, Timbalan Pengarah Veterina Malaysia. Dia kata
Dia bohong, saya bohong, tuan-tuan. Kita nak percaya tak percaya, yang tu terpulanglah, tuan-tuan. Tapi itu sekadar kita maklumat. Jadinya wallahu alam, tak tahulah orang yang pakai rantai gelang tangan ni yang kata boleh mengalirkan aliran darah, mempercepatkan saluran aliran darah. Wallahu alam. Siapa yang doktor yang pakar boleh bagi tahu ustazku maklumat yang tepat. Tetapi kita tengok di sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau perkara yang membentuk menuju ke arah yang haram, maka Nabi tak bersama, tak bersekongkol, dan Nabi tak diam. Marah tak tu Nabi? Nabi marah. Sebab tu dengan merah dikatakan para ulama dalam kitab hadis membincangkan hadis itu, muka Nabi ketika itu dalam keadaan merah, merah saga. Maksudnya Nabi marah tak? Nabi marah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada zaman ketika sekarang ni, tengok anak remaja umat dia macam tu, agak-agak Nabi macam mana? Marah tak Nabi? Nabi marah. Marah. Tapi boleh tak kita katakan kita nak marah seseorang kerana orang tu buat maksiat pada Allah? Boleh tak? Kita tengok anak remaja sekarang pakai seluar pendek. Yang perempuan ni, yang perempuan pakai seluar pendek, baju sekerat ni, baju hak tak ada tangan, sini labuh, nampak dada ni, nampaklah segalanya, dengan rambut merebang, tak menutup aurat, hisap rokok yang perempuan remaja, minum arak. Jadi boleh tak kita marah? Sebab kita pembacaan hadis, Nabi kata tahan marah, sabar. Jadi boleh tak dalam keadaan itu kita marah? Uslubnya jangan kita tengking lah. Caranya janganlah tuan-tuan pergi marah tengking dia. Weh bodoh, weh bangang, hantar reti ke? Aurat kena tutup. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Itu melambangkan tuan-tuan pun tidak ada akhlak. Tidak ada akhlak. Sebab akhlak ini bersangkut baik, bersangkutan, berkait rapat dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak. Sebab tu dalam hadis, dalam kitab ini dia kata raditu billahi rabba, raditu billahi rabba. Kita redha, kita bersetuju dengan apa yang Allah bagi pada kita. Sebab itu akhlak ada bersangkut baik, akhlak ada bersangkutan, berkaitan dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Benda redha ni tuan-tuan, kata guru saya Syekh Badaruddin Haji Ahmad, mufti negeri Kedah sekarang ini, benda redha suatu benda yang ghaibiyat. Redha suatu benda sam'iyat. Sebut redha, dengar perkataan redha, satu benda sam'iyat, satu perkara ghaibiyat. Kita tak nampak. Macam mana kata redha? Tak tahu. Siapa tahu? Rupa parah redha macam mana? Kalau kata saya tahu ustaz redha, rupa dia macam ni, hidung dia 3, mata dia 2. Tak betul.
Sebab tu raditu billahi rabba, nak redha dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Benda redha, benda sam'iyat, benda redha, benda ghaibiyat. Apa dia sam'iyat? Sam'iyat ni kita dengar. Apa dia ghaibiyat? Ghaibiyat ini perkara yang tak nampak, tak dapat dijangkau oleh panca indera. Benda redha. Sama juga dengan rezeki, rahmat. Kata guru saya Syekh Badaruddin, benda ini benda yang sam'iyah, benda ini benda yang ghaibiyat. Sebab kita tak boleh nak ukur macam mana, tak boleh. Nak redha dengan Allah senang tak? Susah tuan-tuan. Semalam saya sebut Ustaz Razak. Ada seorang lagi alim. Kalau tuan-tuan ingat nama Ustaz Saleh Haji Ahmad, abang kepada Ustaz Idris Haji Ahmad. Ustaz Idris kenal kan? Abang dia Ustaz Saleh Haji Ahmad. Bukan Ustaz Saleh kita di masjid ni. Bukan. Ustaz Saleh Haji Ahmad dulunya pensyarah UKM. Alim, orang dia wara, orang dia tuan-tuan Ustaz Saleh. Ustaz Soleh dia beli kereta. Beli kereta tuan-tuan pakai tak dan sebulan, orang curi. Lepas tu naik teksi, jumpa dengan seorang sahabat lama, enta ni Syekh, belilah kereta baru. Duit ada, duit tak ada pun kita carilah. Rezeki duit ni dunia boleh cari. Dia pun beli kali kedua, pakai tak dan seminggu kereta baru, orang curi. 2 kali dah. Baru ni beli Toyota Camry. Tak tahu nak tahan lama mana. Tapi tuan-tuan nak cerita dia redha dengan Allah. Apa yang berlaku dekat diri dia yang Allah redha sangat dengan dia. Perkataannya adalah, tak apalah, sebab isteri dia marah tak pergi report polis. Dia tak pergi report polis. Tak report polis. Abang pilah report polis. Kurang-kurangnya kita dapat balik kereta tu, manalah tahu. Apa ungkapannya? Tak apalah, kalau Allah redha dengan kita, insya-Allah kita boleh redha dengan Allah. Allah pasti akan redha juga dengan kita. Tengok, yang ni baru tip top. Tapi kalau kata hilang tangga baru beli pun hinggap satu kampung. Allah, kemarin baru beli tangga di kedai harga 200. Wak balik gu dia sambat, kawak dia curi. Dia hinggap lah, siapa dia duk curi tangga aku ni. Tuduh kawan baru tangga hilang, riuh sekampung. Marah kawan, tuduh kawan ni. Redha tak dengan Allah? Belum tentu. Sebab tu bila mengaji bab redha, bab sabar, bab takwa susah. Sebut senang, tapi nak mengamalkan tu sangat susah. Sangat susah. Perbuatan kita nak setuju dengan apa yang Allah reka pada kita sangat susah. Susah. Bini ambil duit RM10 pun tak cakap sampai sebulan. RM10, RM5 bini ambil tak cakap sampai sebulan. Amboi, tak hidung masih sungguh. Redha lah. Isteri kita mungkin ketika itu dia nak ambil beli barang apa-apa. Anak nak aiskrim, anak tahu sajalah tuan-tuan, dia akan boleh tengok kering. Ayah, aiskrim. Anak tuan-tuan yang ada cucu tahu sangatlah. Kalau sebut cucu, sebut kata Wan, aiskrim, Wan beli terus.
Itu tuan-tuan muslimin muslimat, nak setuju dengan Allah, setuju tak ni kita dengan Allah? Setuju tak? Hari ni kita dapat gaji 3-4 ribu. Sikit lagi daripada saya. Boleh nak Tuan Haji? Sikit lagi, seminit 2 lagi. Dapat gaji 3-4 ribu. Mari seorang hamba Allah, tolonglah cik, saya daripada Kuantan ni nak balik tak ada duit. Kita pun bagilah 100, contohlah. Selang 2 jam pula, mari pula. Syarat suruh berhenti dah. Mari pula minta, tolonglah ni bawa anak memang 5 orang ni berderet, tolonglah nak makan tak ada ni, tolong saya cik. Kita pun bagi 100. Mari had nombor 3. Redha tak kita? 3 orang dah 3 kali ni, selang 2-3 jam main pula. Kalau main 10 orang agak-agak kita redha tak? Tu dia. Cerita sungguh cerita betul. Saya nak tutup dengan cerita ni. Saya pergi mengajar di Masjid Al-Aman 2 malam lepas. Masjid Al-Aman dekat Bukit Belacan, Ampang. Bila habis kuliah nak balik, ada seorang ibu dan ada seorang anak tahan. Saya dengan Maman Taman Bolton, saya pergi dengan dia. Tahan kereta. Kata ustaz, nak tumpang keluar kat jalan besar. Mainlah boleh. Heran juga, tertanya dalam hati, perempuan ni siapa dia? Tak ada lelaki ke apa ke? Tanyalah hati je lah. Bila dia masuk dalam kereta, Abang Man sembang dengan dia. Dari mana ni? Dia kata dari Johor. Oi, jauh bukan main. Ni main buat apa? Main nak cari derma. Embe ni duduk di mana? Duduk kat Petropam, minta izin tumpang duduk semalam 2. Pasal apa main jauh sangat ni? Itulah ustaz, pakcik, suami sakit, anak ramai, saya tak ada kerja lain, nega sikit-sikit. Dia kata anak kecil-kecil, main nak cari derma, semuanya boleh menahan sebulan 2 untuk perubatan suami. Dengan perasaan sedih pun ada, terbayang macam mana ni orang kita, orang Melayu kita, orang Islam, saudara kita, takkan tak tolong. Di masjid tadi umum dah. Pakcik Man tanya, Abang Man tanya, berapa tadi dapat yang di masjid? Sikit je pakcik, mereka bagi RM20. Allah, RM20. Nak buat apa RM20? Bagi, kita pun bagi hulung sikit. Sampai hantar dia sampai kat tempat dia duduk, dia tidur tu, petrol pump tu. Dia pun berjalan pergi, kita pun naik kereta balik. Isi minyak, tengah-tengah isi minyak, seorang hamba Allah Cina mai, kata abang tolonglah nak balik ni, saya bawa, saya bukan pencuri. Dia mai kita pun takut juga. Dia tangan dia dalam poket. Dia keluar pisau ke pistol ke apa, ambil lah semua, kereta-kereta ambil lah. Kalau macam tu punya keadaan kan, ambil semua. Baju yang ambil lah. Tapi dah, dia kata dia, abang siap-siap, saya bukan pencuri bang, saya bukan perompak, tapi minta tolong lah, minta tolong nak balik ni, mai RM5 pun tak apa. Tengok ujian tak, redha tak dengan Allah, redha tak dengan Allah. Susah tuan-tuan, susah. Jadi kalau tak ada perasaan redha, raditu billahi rabba tadi, nak redha dengan Allah yang Allah buat, atur dengan kita, Allahu Akbar, susah tuan-tuan, susah. Jadi pakat-pakatlah kita buat macam mana pun. Tak boleh bagi banyak, kita bagi sikit.
Hak banyak yang ada, tuan-tuan nak bagi, sila bagilah, bantu setakat mana kemampuan. Jadi sekadar itulah, wallahu a'lam bissawab. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Serba lemah, serba kelemahan. Lemahnya saya sebagai hamba Allah dan manusia, ada salah dan silap. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika ya Allah. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala ta'atika ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Perkasa membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami dengan agama Islam ya Allah. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan ketaatan, taat kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.